Salam geng, Racun kali ini bertemu lagi kita ke dalam segmen Gaming Test. Yang mana dalam video ni kita akan tengok adakah Infinix GT10 Pro, sebuah smartphone gaming budget killer ni, dapat survive lah dalam ujian penderaan Gaming Test ni. Dari segi spek tu, kalau kita compare dengan pesaing dia, kita boleh katakan model ni banyak menang dia. Dari segi kelebihan dan juga kekurangan, kalau korang nak tahu, boleh tengok dekat video review yang lepas. Sebab apa tau, dalam video ni kita akan fokus 100% untuk gaming test je lah. Kita akan tengok macam mana dari segi bacaan suhu, prestasi, dia punya FPS, bateri dan segala detail gaming. So, kalau korang dah ready, jom kita mulakan racun sekarang. Kita akan mulakan dengan game yang pertama dulu. Dekat sini kita ada PUBG Mobile. Dalam gaming test ni kita akan run multiple game. Setiap game tu durasi di antara 5-10 minit macam tu je lah. Untuk setting kewajipan, macam korang nampak lah, bateri dah penuh 100%. Kita akan gaming test pakai data, bukan wifi. Brightness kita akan setkan yang paling tinggi. Auto brightness pun kita offkan. Setting yang tak penting kita dah pun disablekan lah. Untuk racing app kita dah pun tinggalkan PUBG saja. Yang mana untuk Infinix GT10 Pro yang korang nampak dekat sini, version 8GB RAM LPDDR4X, dan korang boleh top up lagi lah. Dia punya RAM tu menggunakan Dynamic RAM. Ok, so sekarang ni kan, macam mana pula dari segi setting grafik. Kalau korang dah pernah tengok video review lepas tu, korang mungkin tahu dia punya grafik yang ada dekat dalam game ni agak tinggi lah kalau compare dengan level dia tu. So dekat sini kalau kita masuk dekat bahagian setting, kita pergi dekat grafik dan audio, korang akan nampak tau, ada option untuk pakai smooth 90fps yang mana jarang-jarang kita boleh nampak untuk smartphone dalam kelas dia ni ada setting macam ni. Biasanya paling tinggi pun smooth extreme saja. Kita akan pakai setting ni dan kita akan cuba tengok adakah betul dia boleh dapat 90fps dalam PUBG Mobile ni. Untuk setting graphic quality actually, kalau korang tengok dekat sini kan, tak adalah tinggi mana, standard je. Yang mana korang mendapatkan graphic quality yang paling tinggi HDR Ultra saja. Untuk Ultra HD dia tak support, dia tak mampu. Anyway, untuk yang tertanya lah kan, phone ni dikuasakan dengan chipset daripada MediaTek tau. Dia bukan chipset daripada Qualcomm. Dia pakai MediaTek Dimensity 8050 dengan clock speed 3.0 GHz. Bagi saya, dia punya clock speed tu agak tinggi tau kalau compare dengan pesaing dia. Yang mana kalau untuk skor bacaan AnTuTu tu boleh cecah dalam 700,000 lebih macam tu, agak tinggi lah untuk level dia. So, kalau korang dah ready, kita tak nak sembang panjang, kita akan cabut port USB-C di bahagian bawah ni. Kita akan start timer dan kita akan start game sekarang. Kita dah pun masuk dekat dalam gameplay yang mana sekarang ni macam korang nampak, kita tengah pakai setting smooth 90fps. Untuk minit awal ni ok, so kita akan test dulu dia punya gyro. Dia punya gyro ni bagi saya memang tak ada masalah, memang sangat-sangat accurate, just nice lah untuk korang yang pengguna gyro. Next, untuk speaker, macam korang tahu phone ni support stereo speaker. So kita akan cuba naikkan volume dan korang boleh nilaikan sendiri lah macam mana bunyi dia. So far not bad, just nice. Untuk features gaming pun actually banyak juga yang tertanam dekat dalam phone ni. Kita akan cuba explore satu persatu. Untuk aktifkan, korang buat macam ni saja. So dekat sini ada banyak features yang akan memudahkan sesi gaming korang, yang mana korang boleh pilih lah mana satu performance yang korang nak. Kalau korang pilih yang ni, dia akan nampak dekat situ 120fps. Cuma sayang dia tak ada FPS counter yang akan monitor secara real time tau. So kita akan tengok lagi dekat sini juga kita ada features killer bypass charging kan. Memang function untuk penggunaan yang lama, untuk sesi yang lama. Next lagi dekat sini, saya rasa yang menarik tu kalau korang pergi dekat sini, dia boleh enhance sekali lagi lah dia punya graphic quality. Korang tengok nak pilih mana, depend. Lepas tu boleh juga increase footstep sound, depend juga. Dan magic button ni untuk jadikan button physical tu sebagai trigger tambahan. So sekarang kita akan cuba tengok macam mana prestasi dia. Layan dulu. Nampaknya lebih kurang dalam 8 minit lah kita dah pun main PUBG dengan setting grafik smooth 90fps. Yang mana dekat sini kan, kalau korang tengok bateri just tinggal 98% je, 2% je baru drop. Untuk bacaan so kita akan cuba cek sekarang lah berapa panas yang kita boleh dapat dekat sini. So di bahagian harapan ni macam korang nampak, kita dapat paling tinggi sekitar 42, 43, 44 degree untuk bahagian harapan. Kalau dekat bahagian belakang kita akan cuba try check juga. Dekat sini paling tinggi kita dapat sekitar 39, 40, 41 degree. Which is bagi saya macam agak panas lah untuk game yang pertama dekat sini. Walaupun masih belum sampai tahap overheat, tapi kita nampak lah dia punya panas macam mana bila pakai setting grafik ni. Dari segi prestasi ni saya perasan ada dua benda lah. Kalau korang pakai setting smooth 90fps, bacaan FPS tu kadang-kadang terasa macam FPS drop walaupun tak ada sebarang start ataupun stuttering yang agak teruk dekat sini. Tapi korang boleh rasa lah dia punya FPS drop tu macam korang nampak sekarang ni.
Tapi wang saya tukar kepada Smooth Extreme 60fps terasa lebih stabil lah untuk bacaan FPS. Overall, tak ada isu yang pelik-pelik saya jumpa. Button responsif, multitouch pun ok tanpa sebarang isu, ghost touch tak ada. Yang mana untuk gyro pun macam korang nampak lah, memang sangat-sangat accurate. So, kita akan teruskan kepada game lain pula. Call of Duty Mobile, grafik apa je yang kita boleh pakai dekat sini? So, kita akan masuk dekat bahagian setting, pergi dekat bahagian grafik, audio. Dekat sini korang boleh dapatkan setting very high dan juga max. So, kita akan cuba layan dulu dan tengoklah macam mana hasilnya. Bomb spotted. Lebih kurang dalam 15 minit lah kita dapat main Call of Duty Mobile. Untuk bateri sekarang ni tinggal 90%. Untuk bacaan suhu macam mana? Kita akan cuba check sekarang ni. Paling tinggi kita dapat sekitar 40, 41, 44 degree paling tinggi macam yang korang nampak. Yang mana dekat sini dari segi prestasi tu overall bagi saya just nice, tak ada masalah, okey je. Cuma kadang-kadang terasa agak macam kurang smooth lah dekat sini. Memang ada terasa lah demi bacaan FPS tu drop kalau macam ada banyak player dalam satu masa, ada banyak enemy dalam satu masa. Selebihnya macam PUBG juga, tak ada masalah button ke apa, memang sangat-sangat okey. Kita dapat masuk dekat dalam Garena Anda. First kali kita nak check dulu grafik setting apa yang phone ni mampu capai. So kita akan masuk dekat bahagian setting. Kita akan pergi dekat bahagian video. High grafik macam korang nampak lah, preset quality high, grafik quality HD dan juga model quality kepada high. So kita akan cuba pakai setting ni. Kita akan main lebih kurang 5-10 minit macam tu dan tengok macam mana hasilnya. Our signal was intercepted. You'd be in great danger. Remember, your code is Jack of Hearts. You're here to rescue those people, right? Carefully, because I'm not getting cold feet now. I'll jam the signal. Finish them off quickly. Only true. Sekarang ni lebih kurang dalam 20 minit lah kita dapat main Garena Undown kan. Untuk bateri tinggal 80%. So dia drop lebih kurang 9% lah untuk 20 minit. Sebab tadi bateri 89 lah masa kita start. Untuk bacaan suhu kita akan cuba check juga berapa panas kita dapat dekat sini. Paling tinggi kita dapat sekitar 42 degree saja untuk Garena Undown selama 20 minit macam tu untuk setting yang kita pakai. Overall untuk grafik saya boleh katakan just nice lah, agak cantik juga. Dan untuk dunia FPS tu untuk prestasi memang boleh kata agak smooth macam korang nampak. Even ada beberapa macam enemy dalam satu masa, dia tak ada masalah tau. Macam korang nampak ni, just nice lah. Button-button semua ok. Saya tak jumpa sebarang isu yang pelik-pelik. So kita akan teruskan main game lain pula. Seterusnya kita akan cuba juga main Genshin Impact. Kita nak tengok adakah phone ni dapat survive. Yang mana sekarang ni macam yang korang nampak, kita dapat pakai setting grafik rata kanan, highest 60fps enable. Kita akan cuba dulu pakai setting ni. Kalau tiba-tiba rasa macam tak apa nak sedap kan, terasa macam stuttering ataupun start teruk, kita akan cuba dropkan demi grafik lah. Untuk bateri sekarang 78% dan kita akan cuba main lebih kurang 5-10 minit macam biasalah. Let's go. Lebih kurang dalam 6 minit lah kita dapat main Genshin Impact dengan setting grafik rata kanan. First kali untuk bateri sekarang tinggal 75%. Untuk bacaan suhu kita akan cuba check. Suhu kalau di bahagian hadapan skrin ni kita dapat paling tinggi sekitar 44 degree macam yang korang nampak. Masih ok, belum cecah 45 ke atas. So kita akan cuba try lah, tengok nanti kan macam mana hasilnya. Lebih kurang 5 minit lagi kita akan cuba main. Overall untuk prestasi macam yang korang nampak, dia tak berapa nak smooth. Dia lebih kurang macam FPS drop, mungkin dia main sekitar bawah 40 FPS macam tu. So far just nice. Even kita dah lawan beberapa enemy pun tak ada macam start yang teruk, tak ada starter yang teruk. Cuma dia punya bacaan FPS tu macam korang nampak lah, bila nak main tu tak berapa nak sedap lah, tak berapa nak smooth. Dia tak dapat maintainkan 60 FPS. So kita akan cuba try main lagi dan kita akan cuba pakai setting yang lebih rendah. Kita nak tengok macam mana.
Total lebih kurang dalam 20 minit lah kita dapat main Genshin Impact, yang mana untuk minit yang selebihnya ni kan saya setkan grafik yang paling low dan masih enablekan 60 fps macam yang korang nampak lah. Yang mana kita just nak tengok lah macam mana prestasi dia sama tak dengan yang kita setkan yang paling tinggi dan juga yang paling low. Ok, first of all untuk bateri sekarang ni 69%. Untuk bacaan suhu pula kita akan cuba check pakai alat kita akan tembak dulu. So dekat sini paling tinggi kita dapat sekitar 45 degree. Ok, dari segi prestasi dekat sini saya perasan kalau setkan grafik yang paling low ni terasa lebih stabil. Bacaan FPS tu terasa lebih ok lah dekat sini. Mana-mana grafik pun actually kita pakai yang paling highest, yang paling low, dia tak ada jumpa start yang teruk tau. Still playable, korang boleh je nak lawan enemy dalam 2-3 dalam satu masa, tak ada masalah. By the way, untuk play Mobile Legends, kalau korang tertanya grafik apa yang mampu capai, macam korang nampak lah, korang boleh setkan refresher ultra dan juga grafik ultra. So, macam mana hasil dia? Apa komen korang? Bagi saya sesuai lah dengan gelaran sebuah smartphone gaming budget. Korang nak main game tu tak ada masalah, memang playable, boleh je lah kalau korang nak run game-game yang heavy tu. Cuma prestasi dia, performance dia, of course lah tak sesedap macam korang main phone yang level flagship tu, phone gaming yang level flagship. Part PUBG yang support grafik 90 fps tu kan, actually saya ada try tau run third party punya fps counter untuk tengok lah kan hasil ni kan betul ke dia boleh running 90 fps dekat PUBG tu. Hasil saya perasan dia hanya maintain dia boleh run dekat 60 fps saja. Selebihnya saya tak jumpa sebarang isu langsung lah, tak ada isu yang pelik-pelik masa gaming. Button kita boleh katakan responsif, bila korang tekan tu memang laju je dia respon, tak ada ghost touch, screen cantik, bateri tahan, ada stereo speaker lagi kan. Bypass charging pun ada. Package lengkap lah untuk sebuah smartphone gaming budget ni. So rasanya sampai sini dulu video kita untuk kali ni. By the way, untuk phone ni sendiri belum rasmi lagi dekat pasaran Malaysia, yang mana dia akan release next month, korang relax je. Dan harga anggaran tu saya rasa lebih kurang dalam 1100-1200 macam tu lah. Rasanya sampai sini dulu. Kalau korang suka video ni, jangan lupa tinggalkan like, share, komen dan juga subscribe. Jumpa lagi dalam racun seterusnya. Assalamualaikum.